Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kita berjumpa lagi pada kali ini dalam pengajaran RBT tahun 4 yang bertajuk simbol dan tanda keselamatan. Okey, pada kali ini dalam tajuk ini kita akan masuk pada studi kandungan dan amalan keselamatan, dan di mana selepas kita belajar kesal ni boleh akan dapat menerangkan masuk simbol dan tanda keselamatan. Kemana kita belajar ada dua, iaitu simbol dan juga tanda keselamatan. Okey, kita boleh dalam tajuk ni juga boleh rujuk pada buku teks RBT tahun 4, buku surat 7 dan 8 ya. Okey. Okey, yang pertama, fahami simbol dan tanda keselamatan. Simbol dan tanda keselamatan ialah lambang atau pernyataan untuk memberikan peringatan tentang bahaya yang mungkin berlaku jika tidak mematuhinya. Okey, kena ingat simbol dan tanda keselamatan merupakan lambang ataupun pernyataan untuk memberikan peringatanlah kepada pengguna, peringatan kepada sesiapa sahaja bahaya yang mungkin akan berlaku dan akan berlaku sekiranya tidak dipatuhi. Okey, seterusnya maksud warna pada simbol dan tanda keselamatan. Okey, yang pertama warna hijau. Okey, warna hijau. Apa maksud dengan warna hijau? Okey, warna-warna ni kita boleh nampaklah pada simbol-simbol ataupun papan-papan tanda yang kat mana-mana kita nampak ada warna. Setiap warna tu dia ada maksud dia yang tersendiri. Okey, yang pertama hijau. Bila kita nampak warna hijau je, maknanya itu adalah zon aman. Okey, zon yang selamat lah. Lepas tu, dan juga pertolongan pertama. Okey, warna yang kedua, biru. Okey, siapa pernah? Okey, biru. Warna biru ni sinonim dengan pakaian seragam siapa? Betul. Warna biru ni kalau kat Malaysia sinonim dengan pakaian seragam polis. Seperti yang kita tahu, polis ni adalah salah satu daripada merupakan penegak undang-undang ataupun peraturan di Malaysia ni. Okey, jadi nampak je warna biru, nampak je papan tanda yang berwarna biru, papan tanda tu mestilah wajib dipatuhi. Okay, simbol dan logo atau lambang tanda tu wajib dipatuhi. Warna biru wajib dipatuhi. Okey, warna kuning. Warna kuning. Okey. Okey, selalu nampak, paling selalu kerap lah kita nampak kan tanda dengan simbol yang warna kuning ni. Kita nak pergi tandas je kita nampak. Okey, untuk apa? Okey, kita nampak je warna kuning, sebenarnya kita nampak tu dia nak bagi amaran pada kita. Okey, supaya kita ambil perhatian, bagi perhatian, amaran, berwaspada, dan juga sebab kawasan tu boleh berpotensi mengundang bahaya, potensi bahaya ya. Okey, seterusnya warna merah. Okey, warna merah. Okey, nampak je merah. Okey, ingatlah kawasan tu, tempat tu, simbol tu dan tanda tu menunjukkan larangan. Apa sahaja bodoh maknanya larangan. Okey, jangan sekali langgar. Okey, larangan. Kalau langgar juga takut-takut ada yang kena denda lah, kena hukum lah kan. Sebab dia adalah larangan, dan juga menunjukkan warna pemadam api. Okey, seterusnya yang terakhir sekali, warna yang terakhir ni warna putih. Apa dia warna putih? Okey, warna putih ini lebih kepada informasi umum ataupun maklumat secara sahaja. Okey, seterusnya. Okey, kita dah hafal tadi kan? Hafal tentang warna-warna, iaitu warna hijau, warna biru, warna kuning, warna merah dan warna putih. Yang kita tahu yang pertama warna hijau, tempat tu zona aman, itu amaran pertama. Lepas tu warna biru yang seperti apa yang kita tahu, wajib dipatuhi. Okey. Kemudian tu warna kuning. Kuning apa tadi? Perhatian, waspada. Okey, sebab tempat tu mungkin berpotensi berbahaya. Kemudian tu warna merah. Merah maksudnya larangan. No. Tempat tu adalah larangan.
Okey, dan juga warna pemadam api. Dan akhir sekali adalah warna putih, iaitu lebih pada maklumat ataupun informasi umum sahaja. Okey. Sekarang kita main satu permainan. Okey. Kita main sebenarnya soalan dengan jawapan je lah. Kita mula. Iaitu tajuk dia simbol dan tanda keselamatan. Okey, satu je soalan sini. Tak payah nak pilih. Ada satu soalan je. Okey. Maksud warna dan simbol pada simbol. Okey. Soalan yang pertama, nyatakan maksud warna pada simbol. Larangan. Okey, tadi kita dah cakap larangan ni berwarna apa? Papan tanda simbol tu warna apa? Warna biru ke, putih ataupun merah? Cuba jawab. Tet, tet. Ya, betul. Kita tengok. Ya, betul. Betul. Okey, seterusnya. Nyatakan maksud warna pada simbol. Perhatian. Okey, perhatian. Maknanya waspada, perhatian kan? Okey, warna merah ke? Bukan. Okey, hijau? Bukan juga. Cuba kita klik warna kuning. Ya, betul. Warna kuning untuk perhatian ataupun waspada dan berjaga-jaga. Okey. Selanjutnya, pemadam api. Tadi dah cakap kan? Warna apa yang larangan? Dan pemadam api. Kebanyakan pemadam api ni warna dia semua sama je badan dia kan. Jadi warna apa yang selalu kamu nampak kat sekolah? Warna apa? Ada warna biru ke? Hijau? Tak. Kita tengok warna merah. Betul, warna merah. Okey, selanjutnya. Soalan seterusnya. Nyatakan masuk warna pada simbol. Okey, tadi dah ni. Tapi ini dah sampainya lah. Okey, waspada dan potensi bahaya. Okey, maknanya tempat kita kena berwaspada tempat tu. Okey, yang ada simbol, yang ada tanda tu kita kena waspada sebab kemungkinan besar tempat tu berbahaya. Warna apakah dia? Okey, warna A, B, C. Ya, betul. Warna kuning. Okey. Seterusnya. Nyatakan warna masuk simbol di bawah. Zon aman dan pertolongan pertama. Kita nampak je warna tu, kita akan selamat kat tempat tu. Okey. Dalam kecemasan sekali macam mana pun kalau kita pergi tempat tu, tu je lah tempat yang paling selamat. Okey. Warna apa ke dia? Warna putih? Bukan. Kuning? Hijau? Ya, betul. Warna hijau. Okey, seterusnya. Okey. Warna yang maksud simbol wajib dipatuhi. Apa warna dia? Kan tadi cikgu dia cakap apa? Siapa yang selalu menegakkan peraturan dan undang-undang kat Malaysia? Betul, polis kan salah satu dia. Salah satu dia polis kan. Biasa polis pakai warna seragam apa? Betul. Hijau. Takkanlah warna hijau kan, merah. Tak, warna biru. Betul ke tak? Betul. Yeay. Okey, soalan seterusnya. Okey. Okey, itu sahaja soalan untuk warna. Okey, itu adalah simbol warna lah. Sekarang kita masuk pada simbol tanda dia tu pula. Tanda dia. Okey. Itu utamakan keselamatan. Okey, pernah nampak tak ni? Ni. Pernah nampak ni warna hijau ni. Kalau warna hijau tadi apa? Zon aman. Kenapa dia orang keluar kat sini pula? Kita tengok. Ini adalah laluan keluar semasa kecemasan. Sebab apa? Warna hijau ni maknanya kalau dia kata kat sini tempat dia, kita kena pergi kat sini. Sebab dia bagi warna hijau kan. Maknanya tempat ni je selamat untuk keluar sekiranya berlaku kecemasan. Okey. Seterusnya. Ni pun masih warna hijau lagi. Okey, nampak tak ni? Ada anak panah ni semua. Semua ada ramai ni kat sini. Ini adalah tempat berkumpul sekiranya ataupun apabila berlaku kecemasan. Okey, kan? Kalau kita kat sekolah, pernah kan buat latihan kebakaran kan? Pernah tak? Okey kan? Kan mesti ada satu tempat ruang, satu tempat murid-murid semua akan dikumpulkan. Sekiranya berlaku kebakaran dan inilah salah satu ini adalah tanda ataupun simbol di mana tempat berkumpul sekiranya berlaku kecemasan, maknanya tempat tu selamat ya. Okey. Seterusnya. Masih kepada simbol atau keselamatan.
simbol tanda seterusnya kita tengok ya. Warna kuning ni. Warna kuning maknanya ada potensi bahaya. Kita kena berjaga-jaga, kena berwaspada. Ini apa? Sebab dia bahan mudah terbakar. Ada nampak je lambang ni. Kalau kita nak dekat kedai kat mana, nampak je ada simbol ni, tanda ni. Kena berhati-hatilah. Jangan, maknanya bahan tu mudah terbakar. Okey, yang ini paling banyak kita nampak kat mana-mana kita pergi mesti ada. Kat shopping kompleks, dekat restoran ke sekarang. Kat restoran pun dah tak boleh dah. Ada setengah tempat tu dah tak boleh merokok dah. Kalau diorang nak merokok pun, diorang ada satu ruang khas selalunya. Dan ruang khas tu, kita akan nampak juga simbol macam ni sebenarnya. Tapi dia berwarna hijau dan tak ada pangkar ni. Ring dia ni warna hijau dan ada tanda rokok ni. Kalau saya pernah nampak lah, itu adalah ruang untuk dibenarkan untuk merokok. Tapi dia tak akan benarkan merokok di tempat awam, yang tempat ramai orang tu. Ini maksudnya tanda dilarang merokok. Okey, dilarang merokok ya. Okey, seterusnya. Nampak ni. Tet warna apa ni? Warna putih kan? Warna putih. Warna putih ni maknanya dia informasi umum lah. Maknanya dia cuma macam bagi tahu maklumat, informasi umum lah. Okey, apa dia kata? Jagalah kebersihan. Bukan buang sampah. Maknanya tak boleh buang sampah lah. Tapi lebih pada pernyataan umum iaitu jagalah kebersihan. Nampak ni? Macam nak diving je kat pantai kan? Salah. Bukan diving kat pantai. Ini biasa kalau kita pergi shopping kompleks, diorang nak bersihkan toilet macam tu, dia akan letak benda ni, benda dekat depan. Ada gambar ni kan, ada simbol tanda ni. Ini tandanya lantai licin, jadi kena berhati-hati lah, kena jalan pelan-pelan. Kalau boleh jangan lalu lah tempat lantai yang basah tu kan. Takut tergelincir, kan? Okay, seterusnya simbol warna merah. Ini kalau tak tahulah cikgu kan. Ini semua orang tahu rasanya. Ini adalah alat pemadam api. Macam Doraemon pula. Ya. Okey, sekarang kita main permainan lagi. Kalau tadi kita main permainan berkaitan dengan warna. Okay, sekarang kita main permainan berkaitan dengan simbol dan juga tanda keselamatan tu yang kita baru belajar tadi tu. Tanda-tanda tu. Senang je kan? Okey, pilih. Pilih senang je. Nak pilih zon aman. Okey, zon aman. Nampak ni. Apakah maksud logo di bawah? Okay, kita tengok logo ni warna hijau, kemudian ada anak panah, ada ramai kat depan, kat tengah-tengah. Okay, jawapan dia sama ada A, tempat berkumpul apabila berlaku kecemasan, B, tempat bermusyawarat, C, serangan. Okay, jawapan dia apa? A. Kita tengok A. Ya, betul. Jawapan dia adalah tempat berkumpul apabila berlaku kecemasan. Okey, seterusnya. Ini pun kita dah belajar tadi kan. Nampak ni pintu exit ni. Selalu ni pintu exit ni. Alamak, kita dah tersebut ke? Okey. Apakah jawapan dia? Apa maksud di bawah? A, pintu masuk. B, bersenam. Nampak macam berlari tu kan. C, laluan keluar semasa kecemasan. Okey, apa jawapan dia? Pintu masuk. Bukan? Jawapan dia C, laluan keluar semasa kecemasan. Yes, betul. Okey. Kita teruskan kita next je lah ya. Okey, logo di bawah bermaksud apa? Sorry. Okey, seterusnya. Okey, seterusnya kita masuk tadi zon aman. Seterusnya soalan, kita masuk kepada soalan zon itu larangan. Okey. Ini apa? Alat pemadam salah, bukan aci. Api, API, pemadam api. Okey. Next. Okey. Logo di sebelah menunjukkan apa?
Ni kan dah belajar tadi menunjukkan apa ni? Ada tanda pangkal lagi kat tengah-tengah ni. A. Dilarang menjual rokok. B. Berhati-hati. C. Dilarang merokok. Apakah jawapannya? A, B ataupun C? Ya, betul. Jawapan dia dilarang merokok. Okey, seterusnya. Okey. Kita pilih mana satu? Tet, 1, 2, 3, tet. Okey. Wajib dipatuhi. Ni mudah je. Okey. Apakah maksud logo di bawah? Okey, ni kan kita dah baca tadi. A. Tempat berkumpul apabila berlaku kecemasan. B. Tempat bermusyarat. C. Serangan. Apakah jawapannya? A, B ataupun C? Ya, betul. A. Tempat berkumpul apabila berlaku kecemasan. A. Yes, betul. Okey, ni kita dah jawab tadi. Ini adalah C. Laluan keluar semasa kecemasan. Next. Okey, logo di bawah bermaksud apa? Warna kuning ada api ni. A. Bahan mudah dijumpai. B. Bahan mudah terbakar. C. Zon panas. Jawapan dia apa? A, B, C. Ya, betul. B. Bahan mudah terbakar. Yes, betul. Okey. Seterusnya, logo di bawah bermaksud apa? Okey, nampak ni? Kita dah tengok tadi. Okey. Apakah jawapannya? A. Lantai licin. B. Mandi di pantai. C. Kawasan banjir. Apakah jawapannya? Ya, betul. Jawapannya A. Itu lantai licin. Yeah, betul. Okey, nampak simbol ni? Warna apa? Warna putih. Okey. Apakah maksud simbol ni? Yang pertama A. Membuang kertas. B. Buang merata-rata. C. Jagalah kebersihan. Okay, apa pernyataan yang sesuai? Apa maksud simbol yang betul? Ya, betul. Jagalah kebersihan. Yes. Okey. Apakah maksud simbol ni? Okay, warna biru ni. Dan ada pelitup muka. Pelitup muka. Okey. A. Gunakan pelitup muka. B. Berhati-hati. C. Gunakan pelindung mata. Jawapannya? Betul. Gunakan pelitup muka. Kalau sekarang ni kita tak pakai pelitup muka, dia sekarang diwajibkan pakai pelitup muka. Kalau tak pakai, berapa ribu? 10,000. Okey. Dan ini seterusnya ada beberapa kalau kita nampak logo banyak ni, apakah maksudnya sebenarnya? Sama ada dia larangan ke ataupun utamakan berpakaian sopan, dilarang masuk ataupun utamakan keselamatan. Apa jawapan dia? Betul lah. Utamakan keselamatan. Yeay, betul. Okey. Okey, ini informasi. Okey, seterusnya ini adalah info tambahan ataupun info tambahan ya. Ini semua contoh-contoh untuk simbol ataupun tanda yang berwarna merah. Okey, kita dah tahu tadi kan. Warna merah maksudnya larangan. Okey, ataupun pemadam api larangan. Nampak je warna merah maknanya tak boleh lah tu. Tak boleh langgar, jangan langgar. Kalau dia kata tidak dibenarkan, contohnya kalau kita bawa kereta, kan selalu ada lambang ni, dilarang masuk. Janganlah nak masuk laluan tu, lorong tu. Kalau kena tangkap, maknanya akan didenda atau dikenakan hukuman. Okey, ingat tak? Okey, ini contohnya jangan sentuh, dilarang merokok, dilarang mengaktifkan kamera handphone. Ini biasa kita nampak lah tepi-tepi jalan, dilarang masuk, terutama di bahagian simpang-simpang tertentu lah. Okay, kemudian jangan perbaiki mesin saat maknanya enjin tengah on. Jangan sekali perbaiki mesin ataupun isi minyak ke apa kalau enjin tengah hidup. Dilarang menyalakan api. Kemungkinan besar kawasan itu adalah kawasan
tempat yang mudah terbakar, contohnya dekat stesen minyak. Okay, dilarang membawa kamera, biasanya macam dekat panggung wayang lah, tadi tidak dibenarkan bawa kamera. Okay, dilarang melintas. Okay, kawasan yang tidak ada laluan pejalan kaki biasanya dilarang melintas. Jangan sekali melintas sebab kemungkinan besar kalau didapati akan dikenakan denda. Okay, jangan masukkan tangan, jangan padamkan api dan seterusnya. Okay, itu yang warna merah. Sekarang warna kuning. Okay, ingat lagi tak warna kuning itu apa? Dia perhatian, amaran, waspada dan potensi bahaya. Okey, contohnya ni. Kalau nampak ni maknanya kawasan tu kawasan dia voltan dia tinggi, mempunyai arus elektrik. Kalau boleh kita jangan dekati tempat itu, jangan pergi. Kemungkinan besar kita boleh terkena renjatan elektrik. Okey, ni bahaya, ada laser kawasan tu. Tersadung, maknanya kena hati-hatilah. Kemudian besar ni kalau kita patuhi semua tanda-tanda ni, kita ambil perhatian sebelum berjalan ataupun mana-mana kita, insya-Allah kita boleh selamat, insya-Allah lah. Okay, sebab benda-benda ni diorang dah tahu benda ni kalau tak dipatuhi, kawasan tu mungkin boleh jadi kawasan berbahaya. Nampak ni, selalu kita jumpa kan, hati-hati. Okay, awas, caution, semua itulah. Okay, hati-hati ketinggian lantai, hati-hati kabel terbentuk, hati-hati dalam kedalaman 4 meter semua ni Okay, jadi boleh nanti tengok dekat internet pun ada atau ke mana-mana pun boleh jumpa ya. Okay, berwarna biru. Ingat tak warna biru? Bila nampak warna biru je mesti patuhi. Kita kena buat. Kawasan tu kalau dikata sebelum masuk ke sana kena pakai tudung. Maknanya contoh kat masjid, maknanya kita kena pakai tudung lah. Itu adalah dia punya peraturan dia yang wajib kita patuhi. Contohnya ni, gunakan kacamata keselamatan. Biasanya tempat-tempat yang memerlukan ada beberapa tempat lah, mungkin tapak projek ke ataupun yang melakukan kerja-kerja yang untuk menghalang daripada mata kita cedera. Okay, gunakan helmet selalunya. Ini di kawasan pembinaan lah. Wajib pakai wear pack, gunakan penutup telinga, gunakan kasut, okay, pakai vest ni, pelitup muka dan sebagainya. Okay, ada banyak kat sini ya. Okay, warna hijau. Ingat tak warna hijau tu apa? Hijau tempat yang selamat, hijau tu aman, selamat. Okay, zon aman atau pertolongan pertama. Okay, maknanya pertolongan pertama ni, okay, ingat tak pertolongan pertama ni maknanya bila ada satu kecemasan berlaku, okay, kemudian ada bomba ke ataupun ambulan, okay, ambulan akan pergi ke tempat yang warna hijau ni, kawasan ni, contohnya tempat berkumpul. Dia akan pergi kat sana dulu untuk mencari mana tahu ada yang cedera kan, dia akan bagi pertolongan kat situ yang pertama. Tempat pertama yang akan dia pergi. Jadi kat tempat kawasan kita nak pergi mana-mana, nak laluan kecemasan, kita ikutlah papan tanda peraturan yang telah ditentukan. Okey, contoh pertolongan pertama, tempat berhimpun, tempat berkumpul. Okey, tempat doktor ni ada, biasanya doktor ni ada kat sini lah kan, kawasan doktor dan seterusnya lah. Air boleh diminum, maknanya selamat lah. Kalau bila dia kata air boleh diminum, maknanya air itu selamat untuk diminum. Arah dia tunjuk arah, kita ikutlah arah dia ya. Okey. Seterusnya, inilah yang kita kan warna putih. Warna putih adalah informasi umum ataupun maklumat secara am sahaja. Contohnya, dia akan bagi tahu lah bila kita nampak lama ni, dia kata ini ruang menunggu. Maknanya kita boleh duduk kat sana untuk menunggu. Nampak ni, kita tahulah kat restoran tu kat mana, ruang makan kat mana, salon ada kat mana kan. Lepas tu stesen kereta api ada kat mana, tangga naik, tangga turun dia. Okey. Terminal bas kat mana, tempat buang sampah mana, tanda selah kita rasa perempuan. Kita semua dapat maklumat melalui papan tanda ataupun tanda keselamatan warna putih. Okey, seterusnya nota. Okey, cikgu nak. Okey, dengar baik-baik ya. Okey, buka buku tulis. Okey, buka buku tulis. Kemudian buka buku teks. Sediakan buku teks. Buku teks muka surat 7 dan 8. Peralatan pensel, peralatan menulis. Okay. Cikgu nak kamu buka buku teks muka surat 7 ni. Dia sama macam ni. Okay. Muka surat 7, cikgu nak kamu salin tajuk dia ni, pernyataan ni dan juga ni. Kamu kena lukis lah. Dan pastikan warnakan. Wajib warnakan sebab kita nak pastikan, tentukan warna merah tu apa, warna kuning tu apa, hijau dan seterusnya ya. Ini kena salin kat dalam
nota. Okey, seterusnya yang kedua, nota kedua kena salin adalah utamakan keselamatan, iaitu simbol. Tak banyak kan? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 sahaja. Simbol letak pun tanda keselamatan ni. Cikgu nak kamu lukis dan warna lah, ya. Warna dan tampal dekat buku. Kalau siapa nak, tiba-tiba ada yang nak photostat warna ke, boleh je. Tak kisah macam apa-apa inisiatif ya. Yang penting nota ni ada dalam buku tulis. Okey. Buka sekolah nanti cikgu nak tengok ya. Okey. Itu saja untuk nota. Okay, sekarang ni kita masuk pada kerja rumah. Okey, kerja rumah. Okey, dah siap salin nota. Okey, kerja rumah dia, kumpulkan maklumat yang berkaitan dengan simbol dan tanda keselamatan melalui pelbagai sumber. Kemudian dokumentasikan dapatan mengikut kreativiti kamu. Okey. Cikgu nak kerja rumah ni kamu buat, ada banyak masa seminggu lagi sebelum kamu masuk sekolah. Okey, kamu cari je, buka dalam Google ke kat mana maklumat yang berkaitan dengan simbol tanda keselamatan, ataupun kalau kamu berjalan kat shopping kompleks ke, kat tepi jalan kamu ada jumpa apa-apa simbol kan, kamu tangkap gambar, kamu lukis kat buku. Okey. Jadi, kamu boleh tanya mak kamu ataupun boleh Google kan. Mak ayah kamu boleh tanya ataupun kamu boleh Google apakah maksud simbol tersebut. Okey, kamu lukis, kamu buatlah macam mana pun, sama ada kamu nak buat dalam buku scrap ke, dalam buku tulis pun boleh lah. Okey, tapi kalau boleh, pastikan kemas ya. Okey. Okey. Itu sahaja untuk hari ini. Cikgu harap kamu faham apa yang telah kita belajar tadi. Dan sikit saja simbol dan tanda keselamatan saja. Mudah aja kan. Okey, dan siapkan nota dan juga kerja rumah ya. Okey, itu sahaja. Jumpa lagi. Bye. 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 Bye.